Berikut ini adalah paparan di hadapan sekali dalam sistem ini. Jadi kalau kita klik pada tentuan yang dah dapat sistem ni, klik saja pada Excel yang berkenaan, kita akan dibawa kepada paparan seperti yang ada dalam depan ini ya. Paparan ini lebih simple, hanya memasukkan maklumat mengenai sekolah kita, maklumat tentang nama sekolah, kod sekolah dan juga lencana sekolah kita. Jadi sistem ini dibina berdasarkan kepada pada sekolah masing-masing ya, digunakan oleh sekolah masing-masing. Jadi bila kita dah dapat pada sistem ini ataupun pada antara muka yang di depan ni, kita boleh pergi kepada dashboard untuk melihat kepada tugas-tugas yang akan kita jalankan dalam sistem ini. Jadi kita pergi kepada butang next, klik aja pada next, dan kita akan dibawa kepada paparan seperti yang ditunjukkan di depan inilah ya. Dan ini berfungsi seolah-olah seperti dashboard, yang mana dia mempunyai beberapa butang yang mempunyai fungsi masing-masing. Jadi kalau kita tengok di sini, tuan-tuan boleh lihat kepada manual pengguna juga untuk melihat kepada bagaimanakah keadaan sistem ini boleh digunakan ya. Jadi ada dua muka surat, apakah tindakan ataupun langkah-langkah perlu yang dijalankan sewaktu kita nak mengoperasikan sistem ini. Okey, kemudian kita ada juga button nama guru. Button nama guru ini adalah tugas pertama yang perlu dijalankan oleh tuan-tuan, kerana kita akan masukkan nama guru ini dalam sistem ini melalui button nama guru ya. Sebab kita tak boleh masukkan nama guru ini dalam sistem yang di sini ya, kerana sistem yang dalam ada ini, dalam sheet yang kita ada ini, dia akan membaca file daripada link yang ada daripada base data kita. Jadi nama guru ini adalah base data kita yang pertama, yang menyimpan nama-nama guru yang akan digunakan dalam sistem ini nanti. Jadi langkah pertama, kita klik je pada nama guru. Okey, bila klik nama guru, ini adalah contoh file yang memang ataupun maklumat yang memang ada dalam sistem ya, secara dummy-nya ya. Jadi untuk menambahkan lagi ataupun untuk membetulkan nama mengikut nama yang sebetulnya di sekolah kita, ada dua cara lah ya. Cara pertama saya tak bercadangkan lah, tapi saya tunjukkan dia boleh dibuat. Misalnya kita ambil dengan menaip nama ya, nama di dalam senarai nama nama guru ini. Saya ambil satu contoh. Okey ya. Okey, Abdul Hadi bin Abdul Halim. Jadi kita klik ada nama Abdul Hadi bin Abdul Halim, kita klik dan kita akan lihat dalam semua sheet ini nama Abdul Hadi dan nama Abdul Halim akan dipaparkan. Ini akan dipaparkan secara auto. Dan nama ini kita tak boleh type di sini. Ya, jadi tidak ada kemungkinan berlakunya nanti kesilapan nama-nama pada guru, sebab kita dah ambil pada satu base data yang kita ada dalam sistem ini. Ya, okey. Jadi ini salah satu cara lah. Cara yang kedua, kita boleh juga menggunakan senarai yang memang kita telah ada. Ya, nama itu misalnya kita dah dibina dalam Excel, dalam file Excel kita, nama guru sekolah. Sebagai satu contoh, saya ada satu senarai nama. Okey, ini adalah senarai nama guru di sekolah saya. Ya, saya akan ambil senarai nama yang sedia ada ini untuk menjimatkan masa, tidak perlu lagi kita menaip, kita copy. Ya, kita copy nama ni sampai pada nama yang akhir. Di mouse kita klik sebelah kanan dan klik pada copy. Dan kita pergi kepada butang ataupun kita pergi pada sistem kita tadi. Ini tadi ya. Dan seperti biasa untuk proses untuk tampal atau paste, klik sebelah kanan dan paste. Okey, ini adalah nama yang baru. Jadi nama saya tadi dah tak ada lagi dah. Ya, nama yang baru. Nama yang pertama ialah nama Alisha. Dan begitu juga dengan sheet yang lain, nanti akan juga datang nama Alisha dalam co-curriculum, dalam haluan murid akan wujudnya nama Alisha di sini. Okey. Jadi itu adalah cara kita untuk memasukkan nama dengan cepat. Okey. Langkah kedua ialah kita untuk memasukkan maklumat jawatan mengikut kepada bidang dalam sekolah. Jadi untuk itu ada beberapa butang yang perlu kita gunakan. Yang pertama, kita lihat pada aspek pengurusan. Ya, dalam aspek pengurusan ini, kalau kita tengok ada beberapa aspek lah jawatan yang kita tagging.
saya tidak meletakkan semua jawatan secara detail. Ya, misalnya kalau kita tengok dalam pengurusan tentuan kan dia banyak. Misalnya berkaitan dengan aset letak kat sini, ya, tapi dalam tu saya tak letakkan bidang-bidang yang berkaitan dengan itu. Saya cuba untuk membawa tagging jawatan ini yang simple tetapi boleh memberi makna. Dan juga saya merujuk kepada MySG yang kita banyak ditaklimatkan sebelum ini berkaitan dengan tugas ini, ya. Misalnya kalau kita tengok ini adalah jawatan yang pertama, ialah bidang jawatan-jawatan pentadbiran, ya. Kalau kita letakkan misalnya pengetua, letakkan penolong kanan 1, pentadbiran, kita letak HEM, dan kita dibagi pilihan-pilihan jawatan yang ada dalam sistem kita ini. Memang dibagi pilihan untuk jawatan, ya. Tapi kalau kita tengok dalam skornya, bagi pentadbir dia tidak meletakkan skor, dia meletakkan kosong, sebab kita tidak akan membandingkan ataupun melihat skor bagi pentadbir kerana mereka mempunyai tugas-tugas yang lain yang kita rasa memang atas perjawatannya itu, ya. Okey, kemudian kalau kita tengok, saya ambil satu contoh kepada selepas penolong kanan. Saya ambil satu contoh, misalnya cikgu Najah Uzma ni, ya. Najah Uzma ni, ya, dia adalah seorang, katalah dia adalah seorang guru PX penyelaras ED5, ataupun kemudian dia jawatan yang kedua, dia adalah setiausaha peperiksaan. Yang ketiga, cikgu Ajuma ini juga dia adalah dalam bidang kurikulumnya, dalam bidang pengurusannya dalam pengurusan aset, ya. Itu kita letakkan di bawah pentadbiran. Akhirnya dipaparkan skor bagi cikgu Uzma ini, yang mana skor ini menunjukkan tentang jumlah kita panggil sebagai workload bagi guru yang berkenaan. Jadi kita akan masukkan semua data, dan semua data-data ini berdasarkan kepada pull-down menu atau pilihan-pilihan yang ada yang di dalam sistem ini. Jadi kalau guru kelas adalah masuk guru kelas, kalau penyelaras tingkatan masuklah penyelaras tingkatan, ya. Kalau guru data sekolah kita masukkan jugalah dalam pengurusan data sekolah dan sebagainya. Okey, jadi bila dah siap sini, kita akan save data kita akan pergi kepada bidang yang lain. Saya ambil satu contoh dalam bidang co-curriculum. Okey, dalam bidang co-curriculum, jadi jawatan yang dipaparkan di sini dalam co-curriculum ini adalah jawatan-jawatan yang relate dalam bidang co-curriculum. Ya, selain pada pentadbir inilah, ya. Kalau pengetua masih lagi kita tagging sebagai pengetua. Okey, katalah saya ambil satu contoh, Cikgu Mustaqim ini dia adalah ketua penasihat pengakap katakan. Jadi kita letak saja ketua penasihat. Sebab kalau kita nak tagging, tuan-tuan bayangkan kadang-kadang sekolah tu sebut punya persatuan aja, punya uniform aja, ada 40. Kalau kita nak senaraikan 40 senarai nama tersebut, jadi kita akan melihat satu senarai yang terlalu panjang, dia tidak ekonomik dari segi pengurusan masanya itu. Jadi kita sekalikan atas nama ketua penasihat, tak kira atas persatuan apa, sukan permainan apa, jadi kita akan tagging atas nama ketua penasihat. Dan mungkin jawatan dia sama ialah guru koperasi. Dia ditindak sebagai guru koperasi juga. Dan juga misalnya selain pada guru koperasi, Cikgu Mustafa ni ataupun Cikgu Mustaqim ini dia juga adalah guru AJK bidang kurikulum juga, ya, AJK bidang kurikulum juga. Okey, dan dia penasihat. Jadi dia ada 13 markah. Okey, daripada markah sini atau skor sini kita tahu tentang siapa yang paling tinggi, menunjukkan bahawa bidang tugasnya ataupun skop tugasnya adalah lebih besar tanggungjawabnya bagi dalam bidang kurikulum yang ini, ya. Okey. Kemudian yang lain sama juga, ya, dalam PDPC. Saya pergi pada PDPC. Pada sheet PDPC ini kita akannya memasukkan jumlah masa pengajaran bagi guru yang berkenaan. Ya, katalah Cikgu Alisha ni masa pengajarannya 12, kita masukkan je jumlah masa pengajaran yang berkaitan daripada jadual waktu, ya, dalam bentuk sheet di sini. Okey, kemudian akhir sekali kita boleh melihat kepada rumusannya.
Ya. Okey, yang pertama saya nak bawa pada rumusan ini. Bila kita masukkan data-data dalam sistem ini akan mengira dari segi pointernya, yang mana menggambarkan semakin besar pointernya itu menunjukkan bahawa bidang tugasnya ada lebih bukan saja banyak tetapi mungkin lebih berat, intensitinya lebih berat berbanding kalau dengan mungkin orang jawatannya 3, mungkin 4, tapi yang seorang lagi cikgu ni jawatan 2, tetapi dia mengambil tugas yang lebih besar. Misalnya dia dilantik bertugas sebagai setiausaha kurikulum. Masa yang sama juga dia adalah setiausaha dalam bidang yang lain pula. Jadi dua jawatan tersebut adalah satu jawatan yang besar. Okey. Jadi kalau kita tengok bila data-data ni dimasukkan, yang ini kita tak boleh buat apa ya tuan-tuan ya, sebab semua dah lock. Ya. Dia akan dikira secara auto, jadi kemungkinan untuk dipadamkan ataupun hilang dan sebagainya tak mungkin berlaku kan. Jadi kat sini menggambarkan tentang jumlahnya itu, jumlah markahnya itu, skornya itu. Dan kecuali untuk jawatan ni bagi tujuan memudahkan kita, saya open yang ini supaya membolehkan kita tagging pada jawatan. Ya, tagging pada jawatan di sini. Manalah kalau mungkin kita nak tagging pada pentadbir kan. Jadi letakkan sini siapa dia. Yang pertama ini kita nak letakkan sebagai pengetua. Klik je pengetua, letakkan sebagai pengetua dan sebagainya. Okey. Jadi kita sebagai pentadbir sekolah ini, kita akan melihat kepada jumlah keseluruhan ini untuk melihat kepada pattern agihan tugas di sekolah kita. Kita nak tengok adakah julat yang besar antara majoriti guru dengan guru-guru yang minoriti ini. Ya, misalnya kalau kita tengok kat sini, skor yang tinggi kita dapati sehingga mencapai kepada, ni sebagai contoh ya cikgu ya, mencapai kepada berapa tuan-tuan? Kalau kita tengok tadi ada 60 kan, menjangkau sampai sehingga 63. Ya, okey, ini cikgu siapa? Cikgu Hafiz ini. Bidang tugasnya lebih banyak sebab dia duduk dalam pengurusan dalam kurikulum, dalam co-kurikulum, dia semua ada di jawatan kat sini. Jadi kalau kita tengok tentang pattern ini ya, kat sini. Ini yang kita nak analisis supaya katalah tugas ni dah banyak, kita mungkin review balik supaya nanti kita dapat membina satu bidang tugas yang agak serata lah ya dari segi tanggungjawabnya itu. Okey, jadi kalau kita tengok sini ada lebih kurang sama je lah. Ini tentang markahnya tu. Okey, kemudian kita simpan. Ini adalah rumusan yang boleh kita gunakan. Ya, dan co-curriculum mungkin fikir co-curriculum boleh tengok dalam bidang ni masing-masing siapa tugasnya yang kita tengok tak banyak, dan ada waktu-waktu tertentu ada tugas-tugas ad hoc datang yang mungkin kita boleh minta bantuan daripada cikgu-cikgu yang jumlah tanggungjawabnya itu atau pointernya lebih lebih rendah nilainya itu ya. Kemudian last sekali saya ada bina satu button, iaitu button yang dipanggil find. Melalui butang find yang terdapat dalam dashboard itu tadi, kita akan dibawa kepada paparan untuk data analisis lah ya, yang ringkas yang kita boleh paparkan mengikut kehendak apa yang kita perlukan. Okey, berikut ini adalah contoh data yang dipaparkan yang kalau dalam sistem kita tidak mengikut pada abjad, tetapi dengan menggunakan sistem yang ini kita boleh menyusun nama berdasarkan abjad ya. Jadi kalau dalam sistem ini dia bermula dengan nama abjad A ya, dan sehinggalah kepada nama guru yang terakhir dengan Z. Okey, tapi mungkin pada pilihan kedua mungkin kita nak berdasarkan kepada jumlah keseluruhan ya, bukan berdasarkan kepada nama tapi berdasarkan pada jumlah keseluruhan skor, untuk melihat siapakah guru yang mempunyai dari segi workloadnya itu lebih banyak, berapakah julatnya ataupun perbezaan antara guru yang paling banyak dengan guru yang paling sedikit, yang mungkin kita boleh ambil kira untuk menyusun tugas-tugas yang lain yang boleh membantu pihak sekolah ya. Okey, jadi yang ini misalnya kita gunakan, kita akan sort yang maklumat yang ini balik ya. Ini jumlah keseluruhan, kita akan buat sort ya, berdasarkan pada jumlah. Okey, jadi kita akan buat sorting, kita akan pergi pada largest pada smallest, dia akan tunjukkanlah yang paling banyak sekali jumlah ataupun dari segi kredit, dari segi poinnya itu menunjukkan yang paling besar ialah 66 Cikgu Najah, dan yang paling kecil sekali, rendah sekali adalah 12 ya. Mungkin data-data macam ni boleh bagi gambaran kepada kita tentang pattern ataupun
keadaan yang berlaku untuk kita mengambil tindakan berikutnya. Okey, ini salah satu contoh lah ya. Kita juga boleh gunakan data-data yang lain. Ya, kita masih misalnya kita nak masukkan data berkaitan dengan saya ambil satu contoh lagi, saya ambil data berkaitan dengan PDPC. Ya, saya masukkan PDPC. Jadi di sebelah itu adalah perbandingan antara tugas benar dengan tugas tugas keseluruhan. Kalau kita comparekan dengan tugas yang relate betul-betul dengan PDPC. Okey, ini contohnya lah ya, PDPC. Okey. Jadi kalau kita boleh tengok ini sebagai satu perbandingan. So data ini juga boleh membantu kita manakah guru yang paling banyak dalam PDPC di sekolah kita boleh susun balik mengikut kaedah yang sama seperti yang kita tunjukkan sebentar tadi ya, pada semula saya akan tunjukkan. Jadi dia tidak mengganggu data yang asal. Kita boleh proses data ini ataupun kita boleh manipulate data ini untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang kita perlukan dengan kadar yang segera.